Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saudara musi majlis yang saya muliakan, sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama sekali lagi meneruskan kuliah duha ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih teringat-ingat yang kita ini merupakan bakal-bakal jenazah. Ingat? Jadi bersekolah, wahai bakal-bakal jenazah sekalian. Bimbang juga memang itu. Jadi sebagaimana tersebutkan oleh saudara pengusi tadi ini, kita ada tiga golongan orang-orang yang berjaya dan tiga golongan orang-orang yang akan binasa. Ataupun tiga ciri-ciri orang yang berbahagia, berjaya, dan tiga ciri orang yang binasa. Mudah sangat. Yang pertama, orang yang berjaya itu ialah kita khasyatullah fi sirr wal alaniyah. Yang pertama, orang yang takut kepada Allah di waktu keseorangan dan di waktu di kalangan orang ramai. Maksudnya dia bertakwa, takut kepada Allah di mana sahaja. Ada orang ke, tak ada orang ke, dia takut. Pasal dia takut kepada Allah tu bukan kerana orang. Dia takut Allah itu bukan kerana orang. Takutkan orang kerana Allah, sila pula. Dia dulu sebenarnya, takutkan Allah bukan kerana manusia. Takutkan manusia kerana Allah. Boleh tak tak? Boleh faham? Boleh, tak boleh? Takutkan Allah bukan kerana manusia. Takutkan manusia kerana Allah. Boleh? Faham tak faham? Faham? Saya tak faham. Jadi sekarang kita takutkan Allah ini bukan pasal takut kepada manusia. Takutkan kepada manusia kerana Allah. Siapa gagak? Takutkan manusia kerana Allah. Salah. Pasal manusia ni tak patut kita takut. Yang kita takut ialah Allah Subhanahu wa taala. Pasal manusia itu tidak ada apa erti kepada kita. Itu sebabnya apabila Anas bin Malik didatangi oleh Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi yang sangat zalim itu. Wahai Anas, engkau tahu apa yang aku nak buat kepadamu? Kata Anas, aku tak tahu. Aku akan pancung lehermu. Wahai Hajjaj, kalau aku tahu ajal aku di tangan kau, wahai Hajjaj, dah lama aku sembah kau. Peranjatlah Hajjaj ni. Semua orang takut dia. Siapa pun tak berani. Pasal silap dia pancungnya je. Maksud terus kalau aku tahu ajalmu di tanganmu, dah lama aku sembah kepadamu. Tak pancung leher, tak berani. Pasal dia tak takutkan kepada manusia kerana dia takutkan kepada Allah. Sam Sa'id bin Jubair begitu juga. Dia tak takut sikit pun kepada pemimpin-pemimpin yang zalim ketika itu.
Jadi kita takutkan kepada Allah bukan tak kerana manusia. Manusia nak kata apa pun hal kita. Jadi wala yakhafuna laumata laim, ya laumata laim, mereka tidak takut cercaan orang yang mencerca. Yang ditakutkannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Di mana sahaja ia berada. Orang ada, orang tak ada takut. Itu sebabnya kecil aja kita punya hal. Kita kalau orang ada, kita minum duduk. Kalau orang tak ada, minum diri. Salah. Walaupun minum diri tidak haram, makruh. Tapi mengapa kita duduk depan orang? Mengapa orang tak ada minum diri? Jalan tak lagi. Bupe itu kadang-kadang betul kan salah. Bupe itu duduklah minum. Diri pun apa. Jadi maknanya kita tidak takut kepada Allah melainkan ada manusia. Ada manusia baru takut. Makna takut kita itu bukan satu salah. Kerana orang nampak. Kalau orang tak nampak, itu sebabnya berdosa orang-orang yang menyembunyikan dosanya, bukan dosa. Kalau ulama pula, kalau ulama itu berbuat salah, tidak diketahui orang, merugikan dirinya sendiri. Kalau ulama itu buat salah di hadapan orang, merugikan orang lain. Boleh hafal? Ya? Kalau orang-orang alim itu membuat salah, membuat dosa seorang diri, maka ia merugikan dirinya sendiri. Kalau ia membuat dosa di khalayak ramai, maka merugikan orang ramai. Tapi jangan kita sebut saya tak alim, saya tak tahu. Jangan kita tahu. Kita mengaji tahu lah hukum. Sebabnya dalam Ihya Ulumuddin menyebut Allah Ta'ala tahu semut hitam berjalan di malam gelap gelita itu di atas batu yang hitam. Allah Ta'ala nampak. Dan Allah Ta'ala tahu hati kita. Apa yang dicakapnya, dia tahu. Apa yang kita bisik dalam hati kita, tahu. Hati kita dia cakap, kan? Bercakap yang tak bersuara. Itu pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nak macam mana? Itu sebabnya kita lihat Syekh Abdul Qadir, bapaknya Syekh Berjalani itu, bapak dia. Apabila ia berjalan-jalan di tepi sungai, berjumpalah sebiji buah. Saya tak ingat apple ke buah apa benda, hanyut. Dia tengah lapar sangat. Dia pun ambil buah yang hanyut. Ada buah apple pula. Dia pun ambil buah tu. Dah hanyut, dah kira halal lah. Dia pun makan. Makan, sekali kunyah dia kunyah. Teringat dia, ni buah apple siapa pula ni? Langsung berhenti makan dagangan lapar. Dia bermulu cari mana buah pokok orang tepi sungai ni. Jumpalah akhirnya. Pergi jumpa tuan dia. Agaknya buah yang saya makan tadi ni, agaknya buah apple tuan lah kot. Kata tuan punya pokok tu, agaknya dah. Saya nak minta halal lah, dia kata. Saya dah makan sikit je tak habis pun. Kata pokok saya tak halal, kata. Melainkan awak bekerja saya 7 tahun. Amboi. Beli apple 7 tahun. Takut je. Tak apalah, saya tak kerja-kerja. Kalau kita macam mana? Boleh jalan lah. Sebiji 7 tahun ke? Kerja 7 tahun. Bekerja untuk rumah. Jadi kuli dia 7 tahun. Cukup 7 tahun. Sekarang sudah 7 tahun. Tuan, saya boleh balik lah kot. Tak boleh balik lagi. Melainkan awak nikah dengan saya boleh. Pula dah. Tapi anak saya buta dan tak ada tangan, tak ada kaki. Takut tak halal hari ni. Buta pun buta lah.
Buta pun buta lah. Tangan pun tak apa. Macam lagu Melayu tu lah kan. Dapat anak dara dekat Taman Peling, tengok dah juling pula. Kemudian nikahlah dia malam tu. Tengok mata ada, tangan ada, kaki ada, sudah silap orang. Kalau kita sukalah betul. Malam dia kata buta. Tak nak dia. Melompat keluar bilik dia. Ini sudah salah orang, buta pula tak buta pun. Apa kata bapak dia? Memang anak saya tidak buta dia. Tapi tak pernah tengok benda yang haram-haram. Tangan pun tak pernah buat yang haram, kaki pun tak. Itulah yang saya katakan buta. Tak tangan, tak kaki tu. Nikah dia akhirnya dapatlah anak insya-Allah dia jalani sejarah dia. Mana dia takut. Biji apple siapa pun tak ada. Siapa pun tahu. Buah pun buah hanyut. Nak minta halal 7 tahun, cuba bayangkan pening. Kalau kita humbang ni pun depan muka orang tu. Tak payahlah. Begitu. Takutkan Allah dan keadaan begitu. Satu orang tuan guru itulah, dia mengambil situ atap tu. Ada atap kita kan ada lidi tu. Dia gigi sangkut, ambil sebatang sikit je, cucuk gigi dia. Allah kekang kaki dengan api neraka, mak. Sikit aja. Jadi maknanya kita kena jaga jangan sampai tersilap. Kalau orang tanya lagi soalan, kita kadang pergi surau bawa kasut kan, nak ambil uduk takut basah kasut, ambil selipar orang, ambil pinjam je, salah hukum. Mengambil hak orang tanpa kebenaran macam boleh. Elok sarung kasut orang tu elok je. Sekarang sekiranya putus selipar kawan tu, wajib ganti. Pasal mengambil hak orang tanpa kebenaran. Tetapi kalau kita pinjam dia tahu, putus tanpa kecuaian, tak wajib ganti. Dia kadang-kadang kasut dah 14 tahun pakai, sikit lagi nak putus. Memang nak putus pun. Tak wajib ganti kalau tak cuai, kalau tidak kebenaran. Hukum akhlaknya salah mengambil kasut. Orang tu tahu tak? Tak tahu. Ingat Allah Ta'ala tahu. Ada. Itu kena ingat. Atau kita jiran. Tuan rumah tak ada. Dia ada serai, ada daun pandan dia. Kita ambil aja. Tak apa, besok balik minta maaf lah. Kalau dia balik, mati dia. Kecil je punya kerja. Tu. Takut kepada Allah waktu orang tak ada atau waktu orang ada. Tak perlu orang. Orang ada, orang tak ada. Takut entahlah sama je. Sama kan kita semayang, orang ada pun banyak itu, orang tak ada punya itu. Kita semayang 5 minit, depan kucing 10 minit, depan orang 10 minit. Mana depan kucing setengah minit semayang. Itu nak jaga. Perempuan pula, jangan cerita hal suami dia kepada orang. Melainkan tak nasihat, lain bab. Orang semua orang jajanya hal suami dia. Tak guna, tak balik, tak semayang, terus pendek je. Salah pun mencahkan rahsia suami dia. Itu pesan perempuan tu. Kalau tak lepas perasaan pula, sakit jiwa dia. Cari nasihat yang boleh menasihat sahaja, yang orang lain tak boleh. Jiran pun jangan cerita. Itu nundang. Burukkan suami kita, buruklah kita pula. Kalau kita sayang, yang salahkan suami itu, salahkan kita. Yang kita pilih dia buat apa? Kita yang salah. Dulu dah jumpa yang lain, tak tanya, you semayang tak? Air tak semayang, besok air semayang lah. Itu ingat tu. Itu umpan kita suka. Sebabnya lawan suami tak boleh. Lawan tak boleh, pecah rasa tak boleh. Apa Nabi kata? Salatun
salasatun la yartafi'u salat la tartafi'u salatu adanahum. 3 orang tak terangkat semayangnya walau ke telinga sekalipun. Tak naik ke telinga sini je, tak naik. So dia 3. Yang pertama al-amul abiq, yang pertama hamba yang lari. Yang kedua al-mar'atu batat wa zawjuha sakhit 'alaiha sakhitun. Yang kedua, isteri tidur nyenyak, suami nak marah. Isteri tidur nyenyak, mimpi tidur, suami geram tengok buku, nyampah tengok dia. Yang ketiga, imam yang tak disukai oleh makmum. Imam dia jadi imam, makmum tak suka imam tu. Tidur dengan yang sembahyang tak terangkat. Jadi perempuan yang marah suami dia diam, ya, jangan menengking, jangan marah. Kalau ambil cawan di dapur tu, ambil sendiri, nyebuk orang tua ni. Suami tu muda lagi, dia kata tu bukan dia marah kawan tu. Jadi kita lihat ya, sebabnya Ibn Abbas mengatakan bahawa ada beberapa perkara yang ada akibat. Pertama dia kata ilmu, akibatnya lupa. Satu. Yang kedua ibadat, akibatnya selalu malas. Yang ketiga orang yang cerdas, akibatnya ujub. Cerdas cerdik, dia jadi ujub. Kita pilih pandai, kita rasa kita pandai, itu masalah. Pandai juga aku, itu ujub. Atau dia kata di kalangan kau ni, aku seorang yang pandai. Itu bahaya. Kemudian berdagang, ia berdusta. Dermawan, jadi boros. Agama, jadi riak. Ini dia. Ya? Itu dia. Riak tu pula. Kita beribadat, orang tak ada, orang ada, kita tak ada riak. Tak tunjuk-tunjuk, tak menunjuk. Ada nak pisir wal aliyah. Dalam waktu orang ada, waktu orang tak ada. Kita sembahyang malam, diam je, orang tak tahu. Sebabnya kalau orang tak tabligh, tidur masjid ramai-ramai, tidur pukul 3 sedar dia tengok orang tidur, berkatalah hati, orang lain sudah bangun dah, aku seorang yang belum bangun. Begitu. Tak boleh dikata dalam hatinya, tidur belakang, aku seorang yang bangun. Nampak? Kita jaga elok tu, hati tu. Kita katakan, hati kita kata, semua orang dah bangun dah sembahyang dah tidur balik semula. Itu yang sebenarnya. Jangan kita kata, tidur yang kerja, aku seorang yang bangun. Itu hati pula. Itu kata riak tu yang bahaya. Riak. Atau kita pergi masjid, kita memang sembahyang sunat, memang rajin sunat, tengok ramai orang sembahyang, kita malu nak sembahyang. Itu panggil riak. Tak sembahyangkan orang pun dia salah, sembahyangkan orang lagi salah. Sembahyangkan orang salah, tak sembahyangkan orang pun salah. Itu. Kalau sembahyangkan orang jadi syirik, tak sembahyangkan orang jadi riak. Dulu salah. Bukan sembahyang yang makan pun gitu. Makan depan orang sikit aja, bukan beralus, lap. Makan di belakang orang
Bukan laju lagi. 15 pinggan makan. Itu riak itu. Salah. Makan bukan boleh ibadat. Makan. Itu sebab saya katakan dulu. Kalau ada orang makan dia kalau ramai dia banyak. Ahli sufi ni. Bukan banyak sangat. Banyak sikit lah. Belakang makan di belakang orang tak nampak, dia makan sikit. Dia takut orang tahu dia ahli sufi. Dia tak mahu orang lain dia tu ahli sufi. Dia makan banyak. Dia orang mengatur tak apalah. Aku tengok ahli sufi ni dia makan banyak. Tak. Sikit je. Tapi sikit je. Jadi maknanya dia tidak mahu orang tahu dia ahli sufi. Makan banyak. Janganlah kita makan banyak pula. Makan banyak ni ahli sufi ni. Satu hari, tapi ini cerita beriak lah. Nak ceritakan Imam Syafi'i ni. Satu hari dia pergi tidur Imam Ahmad bin Hanbal. Tidur. Anak Imam Ahmad bin Hanbal ni rajin dengar kisah Syafi'i ni, terlalu takjub dia. Takjub. Memang rasa pelik, rasa gairah sangat nak jumpa Imam Syafi'i ni. Anak Imam Ahmad bin Hanbal ni. Datang di rumah. Anak Ahmad bin Hanbal ni beramal malam. Beramal. Dia mengintai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tak beramal malam tu. Dia pun mengadu hal kepada bapak dia. Macam mana dia tak dengar cerita Imam Syafi'i ni hebat sangat ni. Tak bangun malam pun. Aku minta jam tenung. Besok Imam Syafi'i dipanggil Imam Ahmad bin Hanbal. Ngapa malam tu tak beramal pun? Saya sedang menghadapi 100 soalan, masalah untuk diselesaikan. Ini nak ceritakan bahawa Imam Syafi'i ni sibuk dengan ilmu. Kerana ilmu lebih mahal daripada beramal malam itu. Dia baring tak bangun, memikir 100 masalah hukum. Imam Syafi'i kita tahulah Imam Syafi'i ni umur dia 7 tahun. Dah hafal Quran. 7 tahun umur dia. Kita 70 tahun hafal kuliah baru. Dan umur 15 tahun dia sudah jadi mufti. 15 tahun. Nampak kelebihan dia. Maknanya jangan lawan Imam Syafi'i lah. Ada orang kata Imam Syafi'i itu manusia biasa, buat salah. Iyalah, yang dia manusia buat salah, Imam Som buat salah, kita yang tak terima ilmu ni lagi banyak buat salah. Kan ada orang kata baik Imam Syafi'i itu dia manusia biasa. Betul lah, manusia biasa dia buat salah. Kita lagi yang buat salah, nak ikut siapa ikut kita pula. Gitu ya, habis. Kemudian dermawan Islam, maka lawannya ialah hawa nafsu. Jadi kita lagi kuat beramal, lagi hawa nafsu lagi kuat, macam-macam lah. Macam orang yang rendah, syaitan pun rendah. Kalau general dia, general lah. Ulama besar dia, besar lagi syaitan nak lawan. Jadi orang kata lagi kuat beramal, lagi kuat lawan dia. Memanglah. Maknanya bila kuat kita beramal, kuat syaitan lawan kita. Siapa nak menang, siapa nak kalah. Sebabnya ketika Syekh Abdul Qadir Jalani satu malam di tengah-tengah beramal, gelap rumah dia. Tiba tu terang benderang rumah. Ini sudah hebat, terang. Dengar suara, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, Tuan telah pun naik taraf sebagai seorang yang tinggi di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Tuan tidak perlu lagi beribadat. Martabat dah tinggi sangat. Kata Syekh Jalani, syaitan ni. Beranjak syaitan. Aku dah sesatkan para wali ini, dia kata. Dengan cara ini. Masa Syekh Jalani tak boleh buat apa. Itu hebat. Maknanya waktu cobaan itu amat berat kepada dia. Pasal apa? Pasal dia ni wali besar. Banyak wali yang terbalik. Pasal syaitan tipu.
Banyak orang kita sekarang begitu, tak payah semayang. Pasal dia kata orang semayang tu kulit saja, dia dah isi dah. Kita ni kulit je. Pasal orang yang semayang ni kulit. Orang yang dalaman tu, itu hebat. Ini dia syaitan tipu banyak. Al-Tariqat, banyak yang tipu yang tak payah semayang, tak payah puasa. Pasal orang semayang tu, puasa tu kulit aja kata, dalam dia kosong. Jadi maknanya jangan sampai terikut. Besok ramai orang ikut. Rasa senang. Semayang niat je. Semayang dah niat. Kalau datang rumah kita, angkat nasi, air setengah tak payah angkat. Letak lama sebenarnya, angkat balik ke dapur. Kenapa? Dan niat dah. Dan niat makan. Terus makan. Tu ubat tu. Kemudian orang dermawan, lawannya boros. Ya. Itu sebabnya kita ada 3 juga tanda-tanda iman teguh. Tanda-tanda iman itu teguh. Yang pertama, menegakkan kebenaran walau dalam keadaan berbahaya. Menegakkan kebenaran walaupun dalam keadaan bahaya. Tunduk perintah Allah dalam suasana bencana. Tunduk kepada perintah Allah dalam suasana bencana. Redha kepada qada Allah hingga hilang nikmat. Redha kepada qada Allah hingga hilang nikmat. Pertama tadi, teguh menegak kebenaran dalam suasana berbahaya. Kedua, tunduk kepada perintah Allah dalam suasana bencana. Tiga, redha kepada qada Allah hingga hilang nikmat. Tengok satu-satu. Satu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz perang. Dalam suasana perang itu 3 orang tentera Islam, 5 orang tentera Islam dapat ditangkap oleh tentera musuh. Maka datanglah raja dia, panggil 5 orang tentera yang kena tawan tadi. Apa dia kata? Sekarang saya tawarkan awak menjadi gubernur sebuah negeri yang makmur, subur dengan pertanian. Kalau awak setuju, awak keluar daripada Islam. Awak, apa namanya tadi ni, awak jadi gubernur. Awak tak setuju, saya pancung leher awak. Ini siapa? Orang Islam tak ada 5 orang ni Islam. Yang pertama kata, saya tak nak. Saya tak nak keluar dari Islam. Dipancungnya leher kawan tu, mengelik-golik belu. Yang hebatnya kepala tadi mengelik-golik tu, dia membaca beberapa ayat Quran. Saya lupa ayat tu, dah lama dah cerita ni. Yang kedua pula, awak macam mana? Saya pun tak nak dia. Mati-matilah. Dipancung yang kedua, mati pula yang kedua. Yang ketiga, saya tak payah, pancung lah dia kata, pancung, mati. Yang keempat, saya rasa biarlah saya jadi gubernur. Awak sanggup keluar Islam? Saya sanggup. Jadi dia bersetujulah gubernur, tapi keluar daripada Islam. Datang penasihat raja, tuanku, dia kata, kita jangan percaya dulu, kita test dulu betul dia ni memang menyokong sebelah kita. Raja kata, macam mana?
suruh dia pancung leher kawan dia tu. Yang seorang tinggal. Kalau dia pancung kawan dia sendiri, memang dia orang belah kita lah. Kata raja tu. Tanpa bermasa, dia pancungnya leher kawan dia sendiri. Yang nombor 5 tadi. Matilah kawan dia. 4 orang jadi Islam. 4 orang yang mati syahid. Dia seorang tinggal. Kata raja tuanku, kawan dia pun bunuh macam tu. Kita lagi teruk lah dia kata. Pancung leher dia kata. Pancung habis. 5 habis. Dunia tak dapat, akhirat pun lepas. Memandang dunia lah. So, pesankan jangan pandang dunia ini. Apa Nabi dah? Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau. Tengok seronok, tengok seronok dunia. Tapi dia tak seronok tengok yang tak nampak. Ramai orang suka melihat benda yang nampak. Yang tak nampak dia tak nak. Pandang yang tak nampak, memang tak nampak. Tapi hati itu nampak. Hati itu ada nur dia, nur makrifat. Jadi kita datang kelas, apa itu dapat? Tak dapat apa. Tapi akan dapat balasan yang berbahagia di akhirat. Yang tidak akan sesal, tidak akan pedih hidup dan akhirat. Macam sabar dengan marah juga. Ya? Sabar itu pahit awalnya, manis di ujungnya. Marah itu adalah gila, tapi akhir sesal di ujungnya. Dia kata marah itu adalah satu kegilaan awalnya, tapi hujungnya adalah penyesalan. Boleh hafal? Marah itu manis awalnya, pahit di ujung. Sebabnya biar menyesal tak marah daripada menyesal marah. Kalau tak marah besok boleh marah. Tapi kalau tak dah marah pun nak marah lagi, susah tinggal. Boleh hafal siapa tu? Hadirin, kemudian tunduk pada perintah Allah. Maknanya kita di mana-mana saja tetap tunduk. Kita pergi Amerika, Inggeris pun, Thailand, waktu hampir-hampir habis, kita sembahyang kan habis lah ni. Siapa tahu, siapa pun tak tahu. Duk ni orang lain, seorang aja kita. Di airport pun kita sembahyang. Orang pandang lah. Pasal aku takut salah. Ini orang ni, orang putih ni, siapa tahu saudara mara waktu sembahyang tak sembahyang. Yang kawan mesti tahu. Dan sembahyang lah, perlu dia lah. Tak boleh, takut. Allah SWT. Itulah suasana yang bencana, suasana yang tak menentu, itu kita sembahyang. Itu pesan perempuan. Jangan payah-payah nak berjalan jauh, nak pakai tekung kan bayar, pakai sarung tangan sudahlah. Beli yang menyangkut apa tu, apa nama baju tu, yang getah tu, tu pakai sarung tangan sudahlah. Pakai stokin kan senang, sejak je. Dalam betul bang goyang pelanting nak demi lekung tu. Buat alasan tak bayang, payah lekung ni dia kata. Kita yang buat payah. Benda tak payah. Macam orang lelaki je kan. Maknanya pakaian dia sendiri tu kan tak boleh buat sembahyang. Orang lelaki dia pakai lekung tak ada. Pakaian dia tu lah pakai. Perempuan dia rasa payah. Nak kita lekung, kita pakai, kain putih pakai. Pakai je lah stokin, pakai lah sarung tangan tu lah. Payah. Ni payah pula. Pasal apa kan nak masuk muka sayang pun lah. Eyeshadow tu. Apa lagi? Mascara apa nama? Jadi payah. Jadi tak sembahyang tu macam tu. Dia kata bang, kalau tak dapat sembahyang, dia duduk sembahyang juga. Sebagai menghormati waktu itu. Maknanya kita sembahyang juga, kalau mati pun kita sudah sembahyang. Tapi ulanglah balik besok turun ke bumi. Kita sembahyang umpamanya sembahyang kasar dalam perjalanan. Besok dalam kita qada
qada kasar juga lah, tapi dan bukan dalam diri, luar diri juga. Dah. Nanti qada Malaysia luar kat juga, tak boleh lah. Tu ingat tu. Kalau susah nak basuh kaki, kita pakai kasut yang tutup tumit tu, yang tak boleh masuk air. Sapu kaki je, sapu kasut je. Itu boleh hukumnya. Banyak kemudahan. Jangan buat alasan. Di akhirat besok tak ada alasan. Tak ada alasan. Kenapa tak sembahyang? Air sembahyang tak ada. Sedap je, boleh. Kan mudah benda tu. Di akhirat besok nak mengadap orang tak ada, bukan mudah. Nabi Adam pun mengatakan, wahai Adam, tolong-tolonglah kami, syafaat kami. Apa kata Nabi Adam? Aku tak berani. Aku tak berani, kata. Hari ini merupakan hari yang Allah sangat murka. Itu nak buat macam mana? Nabi Adam pun tak berani, Nabi Nuh tak berani, Nabi tak berani, Nabi Musa tak berani. Kita manusia biasa nak menghadap Allah kan macam soalan. Umur buat apa, ilmu buat apa, harta buat apa, badan buat apa, badan tegak-tegak buat apa, nak menunggu orang je. Nak jawab macam mana? Allah soal direct. Tu. Tak payah dalam orang nakir pun dah takut. Bukan dengan soalan, menghadap je. Kena pergi masuk orang kubur tu, dah. Tengok muka dia berapi-rapi tangan mulut dia. Macam mana nak buat? Kalau ada amalan, tak ada apa dia takut kan. Amalan tak ada. Macam kita pergi interview lah. Kan? Dia tanya kita apa semua, kita jawab. Ada ilmu? Pasal apa ilmu yang dia ada, mungkin tak ada pada kita. Ilmu yang ada pada kita tak ada pada dia. Itu sajalah. Nak fikirkan. Marabu apa nak tanya soalan? Dah habis soalan. Habis. Saya soal pula. Pening pula dia. Tu. Bukan angkit tak boleh. Hanya ada orang bercerita satu ketika si bawah ni meninggal dunia. Si bawah ni ahli ilmu nahu. Kalau orang bertanya grammar lah, grammar. Arab ni nahu. Tanya mereka, ma rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia tanya mereka terbalik. Ma itu isim apa dia kata? Dia tanya nahu lah pada malaikat tak belajar nahu, mana dia tahu ni? Balik malaikat. Ya Allah Tuhanku, aku tanya dia, tanya je aku balik dia. Allah Ta'ala kata tak tanya lagi. Dia pandai dah ilmu nahu. Ilmu nahu itu orang alim lah kan? Kita pula nak jawab macam mana? Begitu. Habis, balik. Itu dia kan? Tunduk kepada Ta'ala dan suara bercanda mana pun. Tetap pertahankan dia punya ketaatan Allah SWT. Kalau kita baca sejarah di Rusia, zaman Rusia dulu ni, dia nak menakluki negara-negara Islam itu amat sedih. Ditangkapnya orang-orang Islam ni bulan Ramadan disuruhnya makan babi dan sebagainya. Waktu jatuhnya kerajaan Islam di Rusia tu, dijadikan Soviet Union itu. Jadi orang Islam dulu ni susah. Nak laksanakan hukum Ta'ala tak boleh. Di Albania sembahyang langsung tak boleh. Suruh-suruh pun tak boleh. Kalau anak nampak, dia report. Anak report kerjaan bapak aku sembahyang. Kalau bapak sembahyang, anak report. Itu dulu lah. Tapi hebatnya orang Albania ni, apabila demokrasi naik, tiba-tiba azan tanda. Islam tak hilang di Albania. Itu orang dulu tahankan dia punya keimanannya. Satu ketika orang Malaysia ni pergi ke Yugoslavia, ke Czechoslovakia. Dia pergi sana, dia ni tak nak sembahyang. Dia tengah tidur di hotel tu, dia dengar ada orang azan. Dia kata ni azan ke tu? Kata isterinya azan lah tu. Dia pun tanpa bermasa pakai kain, dia sembahyang. Dia pun heran mengapa dia sembahyang.
Di sini tak ada sembahyang. Tanyalah orang-orang yang di surau masjid tu, awak dari mana? Saya daripada Albania, dia kata. Berpindah di sini. Pasal saya di Albania tidak boleh sembahyang. Saya datang ke negeri ini untuk saya nak sembahyang ni. Saya tak boleh sembahyang. Saya tak dah. Aku ni orang Malaysia yang sembahyang siapa pun tak larang. Aku tak sembahyang pasal apa? Negeri aku ni siapa pun tak halang boleh sembahyang. Aku tak sembahyang. Di sini tak boleh sembahyang, dia sembahyang. Balik Malaysia sembahyang tu. Itu kelebihan musafir pula. Jadi maknanya tengok orang tu, lari diri dia untuk semata nak sembahyang je. Jadi maknanya kita rasa terkilan hati kita. Mengapa ada orang dalam negara kita yang tak mau sembahyang, sedangkan negara ini dibenarkan sembahyang? Dan redha pada qada Ta'ala hingga hilang nikmat. Kita ni orang yang apa nama ni, iman dan teguh ni, apa-apa saja musibah yang diterima dia redha. Walau nikmat habis tak, tetap redha. Tak sedikit pun terkilan dalam hatinya kalau apa namanya musibah menimpa dia. Tak ada sesal, tak ada menyalahkan diri sendiri, tak menyalahkan Allah Ta'ala, tak. Dia redha. Redha itu merupakan suatu martabat yang paling tinggi. Sabar lain. Sabar dalam sabar lain pula. Kita keluar masjid ni sekarang, surau ni sekarang, kasut hilang. Kasut hilang lah. Sabar, tak apa. Kasut dah lama. Sabarlah tu. Balik rumah jangan kaki, tak kasut. Suami tanya, mana kasut? Tak kasut balik ni. Hilang. Orang surau tu curi, nampak. Dia tidak sabar dalam sabar. Yang kenyang dia tak balik rumah pun tak sikit pun tak ada kata apa. Tak apa. Hilang, biasalah surau. Orang silap ambil. 2 kali sabar lah. Kalau redha dia sepatutnya tak rekam. Mana kasut hilang? Ada orang sesilap ambil kot. Sudah setakat itu je. Dia pun redha lah. Payah. Sabar payah. Redha lagi payah. Kita keluar nak pergi kuliah duha ni, keluar tengok 4 tayar tak ada. Kita pun kata Alhamdulillah, tayar 4 hilang. Mentokar ada lagi. Sekiranya mentokar tinggal, mentokar hilang, tayar tinggal, macam tengok tayar 4 tak ada. Alhamdulillah, ada kat mentokar. Dicurinya mentokar, tayar tinggal ni. Tak boleh dengan kita. Begitu. Dan sabar. Satu hari orang asli tanya saya begitulah. Macam mana? Bukan panggil ustaz, ni Astad. Astad, dia kata, bagaimana suami saya ni? Tak balik-balik ni. Pukul 3 pagi baru balik. Saya kata Alhamdulillah lah. Kenapa buat Alhamdulillah Ustaz? Dia balik, tak balik langsung. Lagi juga dia kata. Maknanya kita ambil pendekatan yang positif. Jangan kita fikirkan yang negatif. Selalu ambil yang positif. Yang silap, apa-apa hal pun. Macam orang ambil kasut kita, kita anggapkan bukan dia curi, dia tersilap ambil. Sudah, senang. Kita selalu memikirkan yang terbalik. Jangan pandang yang positif, pandang yang negatif, pandang yang positif saja. Salah. Bila kita suami balik malam, dia mikir lain. Ada makwa lah tu. Ada yang rosak. Kita dah buat makan nasi, kan? Buat dulang, saudara mara datang. Tiba-tiba semua tak datang. Tu. Kita sebab negatif, penipu lah tu. Tak, kita kata agaknya ada orang meninggal agaknya sikit perut ke. Macam hal boleh difikir itu. Ambil yang positif. Tak guna dia kata, orang nak masak dia mampus.
seorang tak datang. Habis tu, tak apa, datang makan. Dah makan, senyap balik je. Pinggan tak basuh, duit tak bagi. Deposit dia tekan, agaknya ada nak cepat lah tu. Kena gitu. Cepat-cepat gitu. Kadang-kadang kita, di antara kita dengan orang, kadang lain pahaman, tak sama. Dia fikir lain, kita fikir lain. Nampak tak? Macam satu orang ni lulus peksa, driving license dah lulus kan. Lalu mesti pasang P kan. Kalau dah lulus, satu ketika ni, satu orang dia lepas kena pasang P, dia tak pasang P tu. Polis tahan. Tengok lesen, oh P lagi. P mana? P baling ni. Pasal yang tanya tu nak tanya mana P tu. Orang tu orang Kedah, P kan pergi. Kan lain dia bertanya, lain pandangan. Marah pun dia, P mana? P balik je lagi tu. Pasal pahaman tu salah. Tak sama. Macam orang sepadan belah ujung Kedah tu menyebut air tu A. Pergilah hospital makcik-makcik hari ni. Habis cek semua, makcik duduk bilik A. Duduk bilik air lah kawan tu. Duduk bilik air. Mana pula makcik ni? Saya tengok, apa sebab makcik duduk bilik air ni? Awak suruh tadi? Dia tu bilik A tu tak? Lain orang cakap, lain yang fahamkan oleh orang tu. Sama kita berfikir kan? Ini positif. Macam orang ni 9 dia tu tentera. Dia tentera. Jadi bila pergi perang, kata tentera Sorang lah pergi kan? Sorang pergi, mati tembak mati. Rupanya suruh serang. Lain pahaman. Itu maksudnya kita orang kadang-kadang terjalu rumah kita terfikir nak mencuri lah tu kan, positif kan, negatif selalu kita siap. Jadi kita selalu mengambil pendekatan yang mudah, positif, aman dunia ni. Yang tak jadi aman tu kita selalu fikir yang negatif selalu. Lain orang cakap, lain yang kita faham. Gitu. Itu tahap. Satu hari tu satu orang ni dengar tunggu Lailatul Qadar. Salah faham juga. Lailatul Qadar mayang seorang tengah malam kat masjid, orang lain tak ada. Nak minta kaya ni. Tiba dia masuk satu orang, bulu badannya. Ini malaikat ni. Ini si malaikat. Main depan dia bayar. Tak gerak malaikat ni. Dia pun peluk. Dia kata dia malaikat. Dia sebenarnya menyali. Menyali jual roti tu. Peluk ni. Saya mau kaya. Menyali malaikat. Kata dengan tu, saya kaya tidak ada kacang ada. Dia jual roti kacang lah. Roti kacang, roti kaya dah habis. Salah faham. Itu nak cerita kan, tak faham. Boleh apa cerita tu? Sama juga satu orang ni meminang anak dara. Tanyalah duduk kampung mana, sekian, nombor berapa, sekian. Dia orang 9, apa kau jual? Engineer. Oh, ini engineer ni. Nombor 9, apa kau jual? Engineer. Tak apalah, pinang kahwin kan. Maka menantu tadi pagi pergi naik motor. Mana pula bertukar kerja engineer ni. Lama tanya apa kerja ni.
Engineer mana enjin kelapa? Kok kelapa rock tu? Salah faham. Enjin kelapa. Parut kelapa tu. Salah faham. Bapak mentua tadi. Ni cerita. Habis boleh. Tak habis nama saya. Sebelah. Jadi maknanya redha pada Allah Taala hingga hilang nikmat. Kita balik yang kedua. Yang kedua tadi, yang berjaya tadi al-qasd fil wal ghina, sederhana waktu kefakiran dan waktu kemiskinan. Miskin kaya dia sederhana je. Tidak berlebihan. Dan akhir kali adil fi ridha wal ghadab, adil waktu dia suka ataupun waktu dia marah. Kalau hanya dia hakim dia, waktu dia marah tu hukum sama je. Sebab kadang-kadang kita ni, bila waktu kita suka-sukalah, bila waktu marah yang betul dia tak betul. Nampak? Bila seorang marah, orang itu menceritakan kebenaran pun dia tak terima. Sudahlah aku tak dengar cakap awak. Kenapa? Pasal waktu dia marah. Jangan dengarlah dulu. Sesuai Nabi itu, ya Ali la taqdi hatta tasma' kalam al-akhar kama sami'tu awal. Wahai Ali, engkau jangan buat hukum melainkan engkau dengar orang yang kedua sebagaimana engkau dengar orang yang pertama. Dua-dua belah pihaklah dengar. Kadang-kadang kita dengar belah pihak. Bila orang cerita saya tak dengar. Tak senang nak dengar. Tipu. Jadi begitu. Ia adil lah. Anak-anak kita begitu juga. Kalau cakap diam, orang cakap banyak. Kalau nak cakap, bagi dia cakap. Ke mana tadi? Saya pergi makan kawan. Kau pandai menipu. Belum selesai masalah kau tu. Bagi dia cakap. Baru boleh buat hukum. Ini kita marah. Tak sempat kau nak cakap. Itu panggil lempang dulu. Itu panggil tangan makan perangan tambah soal ni salah. Berdua dia berkelahi. Hanya seseorang lah. Yang salah kadang-kadang pula, bila adik itu menangis kerana abang yang mengambil sesuatu daripadanya, aiskrim ke apa ke, menangislah budak tadi. Bila menangis budak tadi, lempangnya abang. Kan menangis seorang lagi. Kan dua orang menangis, kan rugi kita. Datang bapaknya pula, bawa lempang budak tu, pang bapak lah kena. 3 orang menangis. Itu tidak mengambil kesimpulan yang mudah. Susah. Ambil yang mudah. Kalau budak tu menangis, aiskrim menangis di abangnya, boleh aiskrim lain bagi abang, habis susah masalah. Berhenti semua menangis. Apa nak menangis tadi? Gitu. Budak menangis, disuruhnya berhenti menangis. Kan bodoh. Budak tu menangis, diam, menangis. Dia menangis pasal dia menangis lah. Yang suruh menangis kan bapak ni pukul dia menangis. Dia suruh berhenti menangis. Dia pelik. Menangis tu boleh buat. Bukan bapak saya berhenti menangis. Saya berhenti menangis sekarang. Boleh ke tak? Ada berarti dalam kampung saya gitu. Itu bagus dia. Dia mak dia marah. Mak marah dia pun nak menangis. Tanya maknya, mak boleh menangis tak mak? Aku menangis lah. Baru dia menangis. Tak sungguh tu. Nangis pun tak minta izin. Jadi yang ada 3 lagi ni kita sambung tahun depan. Saya ada lewat hari ni. Jadi insyaAllah sambung akan datang. Jadi soalan simpan dulu. Kita akan jawab bulan depan. Saya ada hal hari ni lewat. InsyaAllah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.